So macam mana, ada audio tak? Boleh tolong message kepada saya ya. Tadi ada gangguan ya, pada saya ya, tadi ada gangguan. So tolong message beritahu saya ada audio tak ya. Tolong message beritahu saya ada audio tak kali ini ya. Okey, tadi ada gangguan, tiba-tiba tak ada audio. So saya tunggu message. Kalau ada audio, minta bantu ya, beritahu di ruang komen ya. Ada audio tak? Boleh tolong komen ya. Okey, terima kasih ya. Okey. So, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. So, tajuk hari ini adalah pemimpin inilah yang akan diterima seluruh rakyat Malaysia dan mencetus gelombang perubahan. So, sedikit latar belakang ya. Beberapa hari ini awak tahulah saya telah membuat banyak penelahan, komen, pencerahan kritis ya. Dan saya kurang kepada nak serang dia ni, serang dia tu, serang Anwar, serang DAP, serang Muhyiddin dan sebagainya, tapi lebih kepada kritikan membina. Okey. Dan contohnya bila saya kritik perikatan, saya memberi pendapat bagaimana ianya dapat ditambah baik, bagaimana perikatan akan kalah pilihan raya jika tidak berubah kepimpinan, jenama semula dan sebagainya. Kemudian dalam 1-2 hari ini pula saya beri formula-formula luar kotak bagaimana satu perubahan positif boleh dicapai bagi negara. Contohnya semalam ada tajuk live, anda boleh scroll ke bawah dan rujuk Parti Kuasa Ketiga, formula ubah lanskap politik negara buat selamanya. So di situ saya beri satu pendekatan, bukannya ditujukan kepada PH atau barisan atau perikatan, tetapi kepada semua ya. Cara nak mencapai satu kestabilan politik luar biasa yang kemudiannya akan mencorakkan politik negara selanjutnya dan tidak boleh diganggu gugat. So itu adalah sebenarnya live kali kedua saya buat atas tajuk Kuasa Ketiga, tetapi yang saya buat semalam paling komprehensif. Jadi anda perlu rujuklah, takkan saya nak ulang semuanya di sini. So orang bertanya lagi, beri pendapat luar kotak dan sebagainya. Susulan itu oleh kerana ada permintaan tertentu, malam semalam saya membuat live. Tajuknya kedudukan PH dalam bahaya menjelang PRU 16 jika. So ini adalah ditujukan kepada PH dan juga perikatan ya, bukannya untuk membantu mana-mana pihak. Dan saya beritahu PH berisiko kalah teruk pada PRU 16 jika perikatan melakukan ini. Jadi semua dengar, PH pun dengar, perikatan pun dengar, semua dengar ya apa yang saya ceritakan. Jadi anda scroll ke bawah dan rujuk ya. Tapi sepintas lalu ianya berkaitan dengan satu perkara yang perikatan lakukan yang confirm, ianya akan mengujar rakyat Malaysia secara am, termasuk Cina yang duduk atas pagar. Dan di dalam live semalam saya juga ada berkata, ada banyak lagi, ada petua juga saya boleh beri kepada PH jika ditanyalah saya cerita. Kalau tidak, saya tak mau buang masa. Dan memang ada pertanyaan dari sana sinilah di luar. Jadi saya mengambil keputusan untuk membuat live ini untuk menceritakan lagi satu perkara, lagi satu pendekatan luar kotak yang atas permintaan seorang penyokong PH, di mana jika benda ini dilakukan, saya jamin bahawa pemimpin yang melakukan perkara ini akan diterima seluruh rakyat Malaysia dan mencetus gelombang perubahan yang tidak sepertinya sebelum ini. Maknanya bukan seperti tsunami Cina yang berlaku bermula tahun 2008 atau tsunami Melayu yang berlaku pada PRU 15. Ini akan membawa kepada tsunami baru
melibatkan Cina, Melayu dan India. So apakah yang saya maksudkan dan siapakah pemimpin ini? Sebenarnya saya tak menuju kepada mana-mana pemimpin. Saya tak beri nama siapa-siapa. Ini terbuka kepada semua, siapa yang berani lakukan. Now, untuk memahami apa yang saya maksudkan, tunggu sehingga habis siaran. Kita rujuk kepada Amerika Syarikat sebagai contoh supaya awak faham. Now, di Amerika Syarikat pada 2016, Presiden Trump telah menang pilihan raya dan mengejutkan satu dunia dan juga Amerika. Bagaimana dia boleh menang sedangkan dia orang luar? Dia tak ada pengalaman politik, dia tak ada kenalan-kenalan politik dalam kerajaan yang kuat, tetapi dia menang dengan mudah. Bagaimana dia menang? Sebabnya, perbezaan Trump dengan calon-calon presiden semuanya sebelum dia adalah Trump faham betul jari dia ada di atas denyutan nadi Amerika. Dia boleh rasa dengan jelas denyutan nadi Amerika. Jadi apakah denyutan nadi Amerika? Jadi kalau kau faham sejarah Amerika, asas kepada sifat pemikiran orang-orang Amerika adalah keberanian. Sebab mereka ada ramai, bukan semua, ada cowboy mentality. Bukan saya nyatakan dengan cara yang menghina, tetapi dengan cara yang memuji. Sebab cowboy dari sudut keberanian. Zaman dulu-dulu, the Wild Wild West, kalau dua individu ada masalah, mereka akan keluar dan mereka akan settle. Silap hari bulan, seorang akan tembak seorang lagi. Dan kemudian sistem keadilannya adalah, of course, sheriff dia akan tangkap yang melakukan pembunuhan itu. Kemudian dia ada pengadilan cara dia sendiri, dan jika terbukti bahawa niat dia, tujuan dia membunuh itu semuanya ada asas, dia boleh bebas. Lama dulu keberanian, settle terus, saya berani, saya yang benar, Sifat itu adalah asas kepada apa yang cara pemikiran orang Amerika. Ada baik buruknya sifat itu. Salah satu keburukannya ialah ia menjelma beransur-ansur kepada sikap setengah pihak dalam di belakang tabir yang ingin berperang sana, berperang sini, cuba memberitahu negara lain apa yang mereka harus lakukan. So ada baik buruknya, tetapi ianya bersandar kepada keberanian. So selang dekad demi dekad, tahun demi tahun, akhirnya wujud presiden-presiden yang tidak mampu menunjukkan keberanian itu membawa perubahan yang dikehendaki oleh rakyat. Rakyat mereka selalu fikir bahawa presiden hanya muka di hadapan, tapi di sebalik tabir ada kuasa-kuasa tangan-tangan gaib yang berkaitan dengan tentera dan industri, what they call the military industrial complex, yang sebenarnya mengawal keadaan, mengawal presiden malah. Dan oleh itu, walaupun presiden berubah, polisi atau dasar berubah sikit sana sini, tetapi perkara-perkara yang tidak disukai oleh rakyat Amerika, contohnya menabur dana untuk berperang di negara luar, manakala masalah dalaman tidak selesai, mereka tidak sukai, tapi ianya tidak berubah. Kadang-kadang presiden baru masuk, terus dalam 100 hari sudah lancar perang. Kalau Bush memang masuk dalam 100 hari sudah lancar perang. So mereka letih dengan peperangan, banyak perkara, dan masalah-masalah dalaman tak selesai. Kemudian masalah perkauman, diskriminasi terhadap contohnya orang kulit hitam masih wujud, diskriminasi terhadap orang yang berketurunan Asia Amerika, Latino Amerika ada wujud. So benda-benda ni tak selesai walaupun berdekad lamanya. So mereka frust. Tiba-tiba masuk Donald Trump ini. Donald Trump pada 2016, dia ni pakar marketing, dia ni pakar cara-cara membuat iklan. Apa yang dia kata? I will build a wall, a big wall to secure the border. Maknanya dia akan bina dinding besar untuk menjaga sempadan negara.
I will make America great again. MAGA. Saya akan jadikan Amerika hebat semula. Jadi ramai tertumpu kepada kata-kata dia, tapi ramai tidak lihat kata-kata tersirat, mesej tersirat yang secara tanpa disedari masuk dalam kepala orang Amerika, iaitu dia ni memang berani, dia ni akan menentang tangan-tangan gaib, kuasa-kuasa gaib, dia ni akan lakukan, ya. So orang tertumpu kepada bina dinding, build a wall, tapi sebenarnya di sebalik itu dia telah tunjukkan keberanian seperti cowboy. Dia telah menunjukkan bahawa saya akan kawal kedaulatan negara dengan bina dinding. Dia ni berani. Dia ni tunjukkan kepada dunia, saya dengan saya, korang jangan masuk campur, tapi saya takkan ganggu kamu. Sebab itu dia beritahu rakyat, saya tak akan saya tak suka berperang dengan negara lain. So kita dengan kita, dan kita akan majukan semua. Awak kulit hitam ke, awak berketurunan Asia ke, awak Latino ke, asalkan awak warga negara Amerika sahih, maka ikut perlembagaan negara itu, awak tidak ada bezanya satu sama lain, kulit hitam ke, kulit putih ke apa, asalkan awak sahih, kita akan bina Amerika bersama, semuanya akan makmur. Mesej itu kerana dia faham nadi orang Amerika, dia menang. Sekarang dalam pilihan raya yang bakal berlaku 2024 ini, Selasa ni, iaitu esok di Amerika ikut waktu mereka, segala kajian menunjukkan lebih 90% Trump akan menang. Apa mesej dia kali ini? Sama juga, kita make America great again, I will secure the border, ya. Sebab dia tahu tidak ada pemimpin lain yang mampu laungkan perkara itu. Pemimpin-pemimpin lain, iaitu khususnya Kamala Harris atau pesaing dia, apa yang dilaungkan isu-isu spesifik, ya. Tetapi dia tidak mendekati semua rakyat Amerika dengan satu isu yang menunjukkan dia berani, dia mampu menentang semua kuasa gaib, tangan gaib. Dia mampu melakukan apa yang dia hendak lakukan demi semua. Dia cuba membuat banyak mesej sini sana, hak perempuan, hak ini, hak wanita dan sebagainya, tetapi tidak ada satu mesej menyeluruh. Sebab dia ahli politik. Ahli politik, mereka sudah terjerat dalam pemikiran politik dan mereka terlalu tumpu kepada isu-isu politik remeh tanpa keluar daripada jaringan politik itu dan melihat secara menyeluruh rakyat Amerika, apa sebenarnya nadi yang berdenyut di Amerika, dan bagaimana dia boleh pastikan dia boleh mengekalkan atau meningkatkan denyutan nadi itu. Itulah masalah orang politik. Trump is generally known as orang luar. Okay. So, apa kita boleh belajar dari sini? Kalau kita aplikasikan benda itu di Malaysia, kita perlu pemimpin yang faham denyutan nadi Malaysia. Kita tak boleh gunakan strategi Trump di sini. Tetapi apa yang kita perlu lakukan seperti yang Trump lakukan ialah memahami apa dia denyutan nadi Malaysia. Bila kita cerita denyutan nadi Malaysia, nombor satu, kita kena iktiraf bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi. Jangan, tak kira anda Melayu, India atau Cina, jangan pandai-pandai laungkan, oh, kita kena hormat rukun negara, tetapi bila sampai babak Cina, Melayu dan India, awak menyelar satu sama lain. Ada yang kata ini kawasan kami, ada yang kata ini awak kurang ajar dan sebagainya, sedangkan awak melaung-laungkan keluhuran perlembagaan. Jadi pertama, awak perlu iktiraf perlembagaan adalah supreme, undang-undang terutama negara. Kedua, kemudian awak perlu faham, ya, apa sebenarnya pada perlembagaan itu diwujudkan, apa sebenarnya yang telah dilalui oleh semua Melayu, India, Cina. Sebab ikut perlembagaan, saya setuju dengan Tun Mahathir. Malah sebelum Tun Mahathir
menekankan bahawa ini tanah Melayu, saya telah tekankan semenjak 2017 lagi, ya, kita kena iktiraf, tapi dari sudut sejarah ini tanah Melayu. So perlembagaan mengikat semua bangsa bersama di tanah Melayu atas dasar integrasi nasional, bukan asimilasi tetapi integrasi nasional, bertunjangkan kepada tiang-tiang utama yang wujud dalam perlembagaan. So itulah cara kita patut lihat. So kemudian akhirnya setiap yang bergelar warga negara, tak kira bangsa, tak kira agama, mereka ada hak di negara ini yang sah seperti semua. Cuma perlu diiktiraf hak istimewa orang Melayu dan sebagainya, kedudukan agama Islam dan sebagainya. Semua perlu turuti perlembagaan. Semuanya rakyat. Semuanya tidak ada beza dari sudut kerakyatan, ya, dan melainkan pengiktirafan hak-hak ini, ya. So itu perlu difahami. So masalahnya, pemimpin-pemimpin setakat ini melaung-laungkan retorik politik. Retorik politik sama seperti yang saya cerita tadi, mereka terperangkap dalam jaringan pemikiran politik. So mereka akan fikir, ya, dan tidak salah, saya tidak salahkan mereka berfikir demikian. Sebabnya di negara kita politik adalah didorong oleh perkauman. Contohnya UMNO dari dulu dia memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Dululah, sekarang saya tak tahu, ya. Dan untuk itu dia akan memainkan naratif-naratif pro-Malay. Sebab itu selalunya dalam Perhimpunan Agung UMNO, bila dengar sahaja ucapan pemuda UMNO, ianya berapi dan bersempadankan sedikit sikap perkauman, ya. Begitu juga DAP, begitu juga MCA. Semuanya kalau DAP cuba takutkan orang Cina terhadap Melayu, UMNO dulu, sekarang terhadap PAS. Dia pun keluar kata-kata beracun. PAS pun keluar kata-kata ekstrim, ya, untuk memberitahu DAP ni jahat. Kadang-kadang betul, kadang-kadang keterlaluan. So benda ni adalah modal untuk menyimpan, okey, penyokong-penyokong tradisi PAS kekal dengan mereka, penyokong-penyokong tradisi DAP kekal dengan mereka dan sebagainya. Mereka tidak melihat di luar kotak. Mereka tidak memahami denyutan nadi Malaysia yang tidak membezakan kaum. Satu denyutan, apakah denyutan Malaysia? So sebenarnya, jika tiba-tiba muncul seorang pemimpin yang berkata, saya jamin jika menang PRU 16 dan saya menjadi Perdana Menteri, kita akan memastikan perlembagaan persekutuan dituruti baris demi baris, ayat demi ayat, ya, tanpa menyimpang dari perlembagaan persekutuan, di mana saya akan pastikan tidak ada mana-mana bangsa, Cina, Melayu, India, tersisih dari sudut kerakyatan mereka, ya. Semuanya tidak akan rasa, tidak ada sesiapa yang rasa mereka dibuli, dihimpit, atau mereka dipijak, tak kira orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke, orang Kadasan ke. Saya akan pastikan, ya, saya akan pergi dan berbincang dengan semua komuniti dan mendapatkan feedback apa sebenarnya yang membelengui mereka, untuk memastikan bila awak keluar dan awak kata saya rakyat Malaysia, maka itu satu-satunya perkara yang anda perlu sebut. Tak ada lagi orang akan rasa saya nak sebut bahawa saya ini Cina Malaysia, okey, atau saya ini Melayu Malaysia. Saya adalah warga negara Malaysia, nokta. Dan saya akan pastikan bahawa kita akan teliti semula jurang pemisahan antara kaum dari sudut sosiopolitik maupun sosioekonomi, dan melihat apakah masalah-masalah yang tidak diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini, supaya kita akan selesaikannya berbekalkan semangat bangsa Malaysia. Dan saya akan terus pertahankan
perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan seperti hak istimewa orang Melayu, hak Islam sebagai agama persekutuan, dan juga memastikan bahawa semua yang bukan Melayu dan bukan Islam memahami bahawa seadanya saya di situ, setiap perkara yang menjamin kebebasan beragama mereka dan sebagainya dan kerakyatan mereka dan sebagainya bukan hanya dikekalkan tetapi diperkasakan. Maknanya semua akan hidup secara aman dan bla 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 dan sebagainya. Jika ada pemimpin yang berani kata demikian, ya, pemimpin itu bukannya akan dapat sokongan semua orang Melayu sebab ramai sudah terlalu terdorong dengan satu cara pemikiran yang ekstrim. Dia tak akan dapat semua penyokong Cina sebab ramai sudah terdorong dengan satu cara pemikiran ekstrim. Tapi dia akan dapat sokongan daripada majoriti orang Melayu dan majoriti orang Cina dan majoriti orang India. Dan dikumpul bersama, ini akan membawa tsunami rakyat Malaysia, bukan tsunami Cina, bukan tsunami Melayu. Kerana pemimpin itu sudah pun menyentuh nadi Malaysia yang betul. Dan dia sudah resonate merentasi kaum, merentasi batasan kaum. Ya. Pemimpin itulah yang akan membawa gelombang perubahan. Ya. So, memahami nadi adalah penting. Okey. Melayu dia ada poin dia. Untuk berdekat lamanya, tengok mereka cakap macam ni, DAP cakap macam tu, dia cakap macam ni, dia cakap macam tu, ada. China dengan India ada poin dia. Betul ke, salah ke, tetapi kalau untuk berdekat lamanya, bila tanya, ada yang kata saya rasa macam ni, saya warga negara kelas kedua, atau saya tidak diiktiraf sebagai kelas pertama. Mereka kata nak beri saya tubuh syarikat, berapa peratus saya kena beri kepada Bumi Putra untuk dapat apa, macam-macam masalah mereka ada. So seorang pemimpin yang keluar, dia kata saya akan berbincang dengan semua, kita akan lihat, saya akan cari jalan penyelesaian dan bla bla bla. Itu yang akan dapat sambutan dan dia kena beritahu dengan jelas apa yang dia laku. Mesej dia ialah berubah bersama. Ya. Hapuskan tembok-tembok pemisah antara kaum yang menggugat kesejahteraan negara, tetap sebab akhirnya berdasarkan prinsip keluhuran perlembagaan tidak ada bezanya dari sudut kewarganegaraan sesiapa yang secara sah menjadi warga negara. Ya. Okey. Inilah yang akan membawa perubahan. Masalahnya sekarang banyak retorik yang dilambung oleh pemimpin-pemimpin, betul. Contohnya retorik yang dilambung oleh Tun Mahathir berkenaan Tanah Melayu, betul. Tetapi dinoktahkan terlalu awal. Tanah Melayu ini Tanah Melayu, tapi tak ada penghujungnya. Penghujungnya ialah walau bagaimanapun kewarganegaraan tetap terjamin. Ya. So cerita pelengkap dia hilang. Sebab saya faham mereka hendak target kepada golongan yang mereka mahu, iaitu orang Melayu. Cina pun dia nak target kepada golongan yang dia mahu, orang Cina. Tapi kalau keluar pemimpin macam ni, dialah yang akan bawa gelombang perubahan. Actually benda ni simple logic. Benda ni mudah. Tahu tang mana susahnya? Susahnya ialah di negara ini bukan seperti di Amerika. Amerika ni presiden kita, rakyat dia pilih terus. Dia dari parti mana ke, atau dia orang bebas ke, tapi orang pilih terus. Okey, bukannya dia pilih wakil rakyat kepada Dewan Rakyat, kemudian wakil-wakil rakyat yang terpilih ini akhirnya mencalonkan seorang calon presiden, kemudian dia bawa kepada the king, dan the king decide dia terima ke tidak. Tak ada, tak wujud di Amerika. Dia terus pilih.
maka Trump dapat lebih, dia menanglah. Dia dapat lebih 270 electoral college votes, dia menanglah. Di Malaysia berbeza. Kita pilih wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat ni banyaknya terikat kepada parti. Bila mereka menang, mereka menjadi MP. MP akan putuskan siapa yang mereka nak calonkan sebagai calon Perdana Menteri. Kemudian perlu melalui Yang di-Pertuan Agong. Kemudian Agong akan pilih setuju atau tidak orang itu jadi Perdana Menteri. Kemudian Agong lantik, baru dia jadi Perdana Menteri. So lazimnya terikat dengan parti. Dan kita sudah tahu parti-parti itu cara berpolitik mereka memang adalah berdasarkan atau berasaskan kepada kaum. So sebab itu sukar mendapat pemimpin itu. Masalah di Malaysia iaitu kegagalan pemimpin untuk menyelesaikan masalah yang terang depan mata ialah sistem kepartian yang wujud sekarang ini yang mengekang perkara ini. Tetapi jika ada seorang pemimpin yang berani, maka China, Melayu, India, especially golongan muda, sebab PRU 16 akan didominasi oleh golongan muda. Melayu muda ni cara mereka berfikir berbeza. Mereka akan lihat satu keberanian untuk menyelesaikan masalah yang membelengui Malaysia yang hanya membuang masa. Okey. So, bukan semua akan sokong, tetapi dia akan dapat cukup sokongan dari Melayu, cukup sokongan dari China dan India menyebabkan berlaku tsunami baru, iaitu tsunami rakyat Malaysia. Ya. So, untuk mendapat pemimpin macam ini, sama ada parti-parti duduk berbincang dan berfikir cara untuk ubah pendekatan mereka dan memilih calon yang dapat lakukannya, atau satu kumpulan pemimpin atau individu yang cukup besar yang ada dana wujudkan parti kuasa ketiga dan kemudian buat pengisytiharan itu, rakyat akan terima awak. Ya. So this is what satu cara untuk selesaikan masalah di negara ni. Dan jangan, ini tidak akan berjaya jika pemimpin yang melaung-laungkan janji-janji ini adalah Muhyiddin Yassin atau Hadi Awang atau Tun Mahathir atau Anwar Ibrahim atau Anthony Locke, ya, pemimpin-pemimpin yang sudah ada. Dia kena muka baru. Ya, dia kena muka baru. But I won't be surprised lah. Contohnya jika Anwar melaung-laungkan perkara ni, jika dia pandai lakukan dengan cara yang betul, maybe it will have the same effect. Atau Tun Mahathir melakukannya dengan cara yang betul, it might have the same effect. Tetapi selagi mereka semua kekalkan dengan cara masing-masing, selagi itu perpecahan yang berlaku sekarang akan berterusan dan keadaan negara akan jadi kronik. Okey, saya buka kepada soalan jika ada, ya. Okey, saya beri 2-3 minit, jika ada boleh tanya soalan. So ini saya beri secara kasar, sama seperti parti kuasa ketiga. Mula-mula saya beri secara kasar, kemudian selepas itu saya buat 2-3 live, akhirnya semalam saya buat satu yang komprehensif. So ini saya mulakan dengan yang kasar. Jadi jika ada soalan boleh tanya, ya. Ya. Ada tak soalan? Kalau tak ada, kita akhiri live lah. Kita pun tak mau continue for the sake of continuing. So jika ada soalan, saya beri 2-3 minit, anda boleh type dan tanya. Jika tidak, kita akhiri. So ini satu daripada penyelesaian, ya. Kalau saya, okay, contohnya saya presiden parti mana, ya. Contohnya, okey, kita ambil Pembangkang. Atau tak apa, saya tak mahu ambil Pembangkang sebab yang ditanya ni penyokong PH. Okey, saya ambil PH. Contohnya saya presiden Amanah. Okey. Okey, saya akan fikir. Baik, saya akan pergi bincang lah dengan Amanah. Okey. Ini nampaknya ini boleh selesai bla 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 bla. Okey. Kita nak muka baru, ya. Dari parti kita. Dia ni akan bawa gelombang besar. Siapa? So kalau saya Amanah, saya akan kata, okey, kita letak seorang yang tidak begitu kontroversial lagi. Kita letak Khalid Samad.
kita letak Khalid Samad. Kalau saya Presiden Amanah, okey, kita letak Khalid Samad dan Khalid Samad laung-laungkan perkara ni. Tahu tak, Amanah dengan sendirinya tanpa berpaut kepada sesiapa boleh mencetus gelombang kuasa ketiga dengan pemimpin yang bertegas begini. Dia boleh cetus, dan pemimpin tu ajak siapa, mana-mana parti yang nak bersama dengan kita ke arah ini, kita alu-alukan tanpa sebut benda-benda yang ekstrim. Kecuali PAS, tak boleh PAS sebab PAS ni tak boleh, itu semua kena buang, ya. Akan berlaku. Atau kalau saya Presiden PAS, okey, kalau saya Presiden PAS, saya akan bincang, okey, kita kena ubah, tapi PAS ni susah nak ubah. Tapi anyway, okey, kita cari satu pemimpin yang akan laung-laungkan perkara ni. Okey, siapa dia? Taqiyuddin namanya. Okey, Dr. Sam. Dr. Sam keluar. Dr. Sam akan cetus gelombang kuasa ketiga. Atau kalau saya PKR, saya Anwar. Okey, saya akan fikir, saya tak kira Anwar akan buat lah, sebab dia pun nak jadi Perdana Menteri. Tapi siapa dari PKR ni? Okey, so saya carilah soal. Tapi Anwar sendiri, dia mungkin ada kemampuan buat, sebab he's a good orator, he can talk. Okey, so dia mungkin, I'm not sure, but he might be able to pull it off. Okey, don't underestimate him. Yeah, I'm not sure. Okey, saya tak berani kata, he might be able to pull it off. Okay. Tun pun I'm not sure, he might be able to pull it off. Sukar, tapi he might be able to pull it off. Okay, so I'm not sure. So benda ni awak kena faham nadi, apa dalam kepala otak orang Cina, apa dalam kepala otak orang Melayu. Apakah sebenarnya nadi Malaysia ni, dan kemudian awak keluar dan awak beri bayangan secara halus, I will solve your problems now. Saya tak nak bagi janji tol nak hapus ke, harga minyak nak hapus ke, itu semua saya tak nak bagi. Saya nak bagi janji, awak sebagai warga negara, awak akan rasakan satu perubahan, setiap akan rasakan. Sebab benda-benda yang dijanjikan, saya akan turunkan harga ni, bukan semua rasa immediately, tapi dengan bercerita berkenaan dengan satu perubahan yang setiap warga negara akan rasa immediately, itu yang orang dahagakan. Kau percayalah saya. Okay, alright, so kalau tak ada soalannya, saya akhiri live lah, ya. So sehingga kita berjumpa, ya, di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.